Jadi Ubay bin Ka'ab ni kerana kehebatannya dalam ilmu Al-Quran, ada riwayat yang mengisahkan suatu ketika Nabi Muhammad ni sedang mengimami solat. Salah satu solat berjamaah, Nabi semayang, di belakang tu sahabat-sahabat sebagai makmum. Tiba-tiba terjadi satu peristiwa, Nabi bukan tersalah atau tersilap baca, tapi Nabi tertinggal satu ayat. Nabi tertinggal satu ayat dan tiba-tiba Nabi dengar di belakang dia tu ada seorang seolah-olah sedang berbisik memperbetulkan kesilapan yang Nabi tertinggal tadi. Lalu bila habis semayang, Nabi paling ke belakang, Nabi tanya, siapa sahabat yang membetulkan bacaan aku tadi? Lalu sahabat-sahabat lain semua pakat dia tunjuk kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah bersabda, dalam hatiku aku mengira tak ada orang lain dah yang tegur aku kecuali Ubay bin Ka'ab. Itu antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ada lagi riwayat lain berkenaan dengan Al-Quran. Bila mana suatu ketika Rasulullah ni dia nak keluar daripada masjid, dia bertemu dengan Ubay. Lalu dia bercakap-cakap dengan Ubay dalam keadaan sambil berjalan nak pi ke pintu masjid, nak keluar. Lalu Rasulullah tanya dia, wahai Ubay, di dalam Al-Quran adanya satu surah yang tidak ada misalnya di dalam At-Taurah, dan satu surah ni tidak ada misalnya di dalam Taurat dan di dalam Injil, dan suatu surah ini tidak menyamai mana-mana surah di dalam Al-Quran. Apakah surah tersebut? Jadi Ubay kata hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang mengetahui. Jadi sampai di hujung nak keluar daripada pintu, maka Ubay bertanya, wahai Rasulullah, sebenarnya surah apa yang kamu nak habaq kat aku tu? Yang kata tak ada misalnya di dalam Taurat, tak ada misalnya di dalam Injil, dan tidak ada perumpamaan persamaan dengan mana-mana surah di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau selalu membacanya di dalam salat. Itulah surah Al-Fatihah. Jadi ada riwayat lain juga menyebut Ubay ni sengaja melambat-lambat melewatkan langkahan kaki dia semata-mata nak dengar Nabi jawab surah mana. Dan ada juga berkaitan dengan ayat, keutamaan ayat. Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Abul Munzir. Sebelum saya terlupa, Rasulullah memang panggil dia Abul Munzir, bapa pemberi peringatan. Rasulullah dia bagi gelaran dekat Ubay Abul Munzir, dan dia selalu panggil Ubay Abu Munzir. Kalau sahabat Umar, dia panggil Ubay Abu Tufail, kerana sememangnya Ubay ni ada seorang anak nama Tufail. Jadi Abu Tufail ialah bapa kepada Tufail. Itu antara gelaran-gelaran Rasulullah dan sahabat kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Abul Munzir, tahukah kamu di dalam Al-Quran ada satu ayat yang agung di sisi Allah? Apakah ayat agung tersebut? Seolah-olah Rasulullah berteka-teki dengan Ubay. Jadi Ubay atas dasar rendah diri dan mahu beradab dengan Rasulullah, sememangnya jawapan samalah sahabat kalau dipertanyakan Nabi, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tapi Nabi tanya sekali lagi, wahai Abu Munzir, tahukah kamu apakah ayat di dalam Al-Quran yang agung di sisi Allah? Lalu kali kedua dia jawab jawapan yang sama, iaitu hanya Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Lalu Nabi tanya lagi kali ketiga, lalu dia menjawab ayatul kursi. Benarlah kamu wahai Ubay. Lalu Rasulullah ambil tangan dia, dia dekatkan, letakkan pada dada Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Allah memberkati ilmu yang ada padamu. Kenapa Rasulullah soal 2-3 kali Rasulullah tak berikan jawapan? Rasulullah nak suruh Ubay jawab juga. Kalau dalam konteks yang pertama tadi, bila Ubay tak tahu, Rasulullah jawab surah Al-Fatihah. Tapi hak ni nak suruh Ubay try juga, Ubay cuba juga, last sekali try. Betul, alhamdulillah. Itulah Ubay bin Ka'ab.
Dan ada lagi nama-nama Ubay yang disebutkan dalam hadis dan riwayat yang lain. Contoh daripada riwayat Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya yang paling penyantun di kalangan umatku ialah Abu Bakar. Merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ni orang yang paling penyantun di kalangan umatku. Dan orang yang paling tegas dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan perintah Allah ialah Umar bin Al-Khattab. Manakala di kalangan umatku yang paling jujur dan paling pemalu ialah Uthman bin Affan. Yang paling mengetahui di kalangan sahabatku berkaitan soal halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Yang paling mengerti persoalan ilmu faraid, ilmu pewarisan apa? Pewarisan harta ialah sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Dan yang paling mengerti tentang Al-Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Dan terakhir Rasulullah sebut lagi, sesungguhnya pada setiap umat itu ada orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan bagi umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 nama dengan 7 pattern karakteristik sahabat yang didampingkan dengan nama-nama tadi. Seperti Abu Bakar dengan sifat penyantunnya, Umar dengan sifat tegasnya, teguhnya dalam menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah, Uthman dengan pemalu dan jujur, Muaz mengetahui halal dan haram, Zaid bin Sabit mengetahui ilmu faraid, dan Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan Al-Quran, Abu Ubaidah berkaitan dengan kepercayaan. Jadi sebutan Rasulullah 7 pada nama sahabat ini membuktikan bahawa hal tersebut nampak penonjolan pada karakter sahabat tadi, dan tidak menafikan sahabat lain juga punya sifat tersebut. Sebagai sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi juga ada di antara mereka yang penyantun seperti Abu Bakar. Ada sahabat yang jujur, ada sahabat yang pemalu, ada sahabat yang hebat ilmu-ilmu tertentu. Tetapi yang Rasulullah sebut ni yang paling menonjol watak tu sahabat-sahabat yang disebutkan namanya. Termasuklah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ni juga disaudarakan oleh Rasulullah ketika selepas hijrah itu dengan Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Sa'id bin Zaid ni salah seorang sahabat yang amalan dia banyak yang soleh, banyak ibadat dia, dan di antara sahabat yang makbul doa dia. Siapa Sa'id bin Zaid? Isteri kepada Fatimah binti Khattab, adik Sayyidina Umar. Kalau kita tengok sejarah awal Sayyidina Umar nak masuk Islam kan, dia pergi rumah adik dia, dia dengar ada orang baca Quran tu. Rumah adik dia, Fatimah binti Khattab. Suami Fatimah tu Sa'id bin Zaid lah yang kena tampak, yang kena tumbuk awalnya dekat Umar tu. Sebelum Umar diberi lembaran yang berisi awal surah Taha. Akhirnya menggegar dan menggoncangkan jiwa dan iman dia, pergi jumpa Nabi, masuk Islam. Jadi itulah saudaranya Sa'id bin Zaid. Dan dia juga adalah rakan baik dengan Sa'id bin Rabi'. Siapa Sa'id bin Rabi'? Hak mula-mula hak orang duk sembang depan rumah dia tu kan, hak cerita pasal Nabi tu Sa'id bin Rabi'. Pernah ketika perang Uhud, seingat saya, ketika perang Uhud, Nabi pernah nak tanya sahabat, suruh pergi cari di mana Sa'ad bin Rabi' sekarang ni. Lalu sahabat tanya, bagaimana dengan dia? Sesungguhnya aku mengira bahawa lontaran-lontaran lembing dan lontaran-lontaran anak panah sekarang sedang dipusatkan kepada Sa'ad bin Rabi'. Jadi Rasulullah pun minta lah supaya Ubay bin Ka'ab pergi cari sahabat ni lagu mana keadaan dia dalam perang Uhud. Cari, akhirnya dia jumpa Sa'ad bin Rabi', rebah dah sedang keadaan nazak. Lalu dia jumpa, sesungguhnya Rasulullah minta kepada aku supaya cari kamu, wahai Sa'ad. Beritakanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya aku sekarang ni telah terluka 12 tikaman.
pada tubuh aku ni ada 12 bekas tikaman luka, dan aku dah bersungguh-sungguh melawan dan menghapuskan musuh-musuhku. Dan aku juga ingin berpesan kepada kamu, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, sekiranya dalam peperangan ini Rasulullah wafat, tidak ada alasan bagi kamu semua untuk terus hidup. Tengok ni pesan sahabat yang pada masa tu nyawa-nyawa ikan. Dia bukan fikir pasal 12 tikaman dia, tapi fikir pasal Rasulullah. Seolah-olah dia peringatkan kepada sahabat hak hidup lagi, kalau Rasulullah mati dalam peperangan ni, kamu tak ada alasan untuk terus hidup. Aku tak apa nak mati pun. Jadi akhirnya dia meninggal dunia, lalu Ubay bin Ka'ab pi Haba'ah. Sa'ad bin Rabi' dah wafat. Lalu Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih. Itulah semulia-mulia manusia, moga-moga Allah mengampuninya. Sesungguhnya dia ikhlas kepada Allah dan Rasulnya dari awal kehidupan dia sampai kewafatan dia. Itulah Sa'ad bin Rabi'. Kalau nak cerita Ubay ni memang tak baca dalam Yakuni malam ni. Kita cerita sikit-sikit. Ambil satu lagi yang terakhir. Dulu pernah dia berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang lain datang menemui Rasulullah dalam keadaan dia tu sakit ataupun demam. Orang lain hak sakit demam tu kebetulan dia ada di sisi Nabi. Lalu orang ni mengadu bahawa dia ditimpa musibah sakit, musibah demam. Lalu secara ringkasnya Rasulullah bagi tahu sesungguhnya sakit atau demam yang datang daripada Allah itu adalah merupakan salah satu cara Allah menghapus dan mengkhifaratkan dosa seseorang. Jadi bila dengar lagu tu, kawan tu pun balik. Jadi dia pun tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah semua jenis sakit dan demam ke jenis sakit hak berat-berat, hak sederhana saja Allah hapus dosa? Kalau hak ringan Allah tak hapus. Lalu Nabi kata, Allah tetap akan menghapuskan dosa daripada setiap musibah yang Allah bagi. Hatta kamu tercucuk duri pun Allah pasti akan hapuskan dosa. Seringan-ringan kalau Allah uji kita tu tercucuk duri pun pasti ada penghapusan, sesuai dan setimpal dengan keadaan yang Allah qadarkan pada kita lah. Cara kena duri, setara ni Allah hapus. Demam teruk, setara ni Allah hapus. Kena sakit tu, setara ni Allah hapus. Jadi ditakdirkan, tak lama kemudian tiba-tiba dia demam. Demam panas. Bila dia demam panas, dia teringatlah balik hak dia tanya Nabi tu. Jadi dah Nabi kata, setiap manusia yang dicuba, diuji dengan musibah sakit ke demam, Allah akan kafaratkan dosa. Dan dia mengharap melalui sakit dan demam dia ni, Allah hapuskan dosa dia sampai dia minta satu doa yang saya kira tak ada seorang pun berani nak minta doa seperti doa dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu jangan hilangkan demam panas ni daripada diri aku sampailah kamu memanggilku kepadamu. Sampai mati jangan bagi hilang demam panas ni. Seolah-olah dia teringat kalau demam dia, Allah duk hapus dosa dia. Agak-agak berani tak minta doa aku ni? Kita duk sakit kepala, ya Allah ya Tuhanku, jangan bagi hilang sakit kepala ni sampai aku mati. Siapa berani? Tak ada siapa nak tak? Kita sakit kepala cari Panadol atas almari dah, nak suruh hilang ni. Lepas tu nak buat tagline tak? Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Buat ayat gitu lah. Okey, baik. Dan dia minta satu lagi, bukan doa dia berhenti di situ. Maksudnya diminta kepada Allah supaya demam dia tu jangan Allah hilangkan. Tetapi janganlah demam tersebut kamu bebankan aku. Maksudnya jangan bebankan sampai aku ni tak boleh solat, sampai aku tak boleh nak puasa, sampai aku ni tak boleh nak berhaji, sampai aku ni tak boleh nak berjihad pada jalan Allah. Dengan kata lain, yang dimaksudkan oleh dia, jangan hapuskan demam atau sakit ni, dan janganlah benda yang sama yang aku minta ni menghalangi aku daripada buat ibadah kepadamu. Walaupun demam, biar aku boleh solat. Demam, biar aku boleh puasa. Demam, biar aku boleh pergi haji. Demam, biar aku boleh pergi berjihad. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi kalau jumpa dia, bila sentuh tubuh dia, memang panas. Dialah sahabat yang sentiasa panas tubuh dia, Ubay bin Ka'ab.
Dan dia termasuk antara Dewan Syura pada zaman Abu Bakar lepas Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah dan ada Dewan Syura, majlis penasihat bagi khalifah 7 orang sahabat. Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Dan zaman Umar pun, Umar sentiasa akan minta fatwa daripada 3 orang ni. Pertama ialah Osman, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Dan dia meninggal, saya kira pada zaman Osman. Ada riwayat kata zaman Saidina Umar. Sebab ketika zaman Saidina Osman, dia masih lagi jadi tim penulis dan penyusunan Mushaf Osmani kan. Zaman Osman dia masih ada lagi. Sebab tu ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa dia meninggal pada zaman Saidina Osman. Okey, itulah sedikit sebanyak yang saya teringat dan boleh cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan Ubay bin Ka'ab. Banyak lagi lah kisah dia sebenarnya. Jadi kita baca tafsir kita malam ni.